Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaallah hadirin-hadirin sekalian, ya tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah An-Nur juzuk yang ke-18 ayat yang ke-44 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran,
terpuji, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji,
nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Apa khabar sekalian sahabat-sahabat Mihrabul Quran yang dikasihi sekalian, muslimin muslimat, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ini kita dapat bersama-sama meneruskan Mihrabul Quran, di mana insya-Allah pada pagi ini ataupun minggu ini sahabat-sahabat sekalian, tema kita adalah berkisar tentang kebahagiaan keluarga, keharmonian keluarga. Sebenarnya memang Ustazah kalau dengar cerita-cerita tentang rumah tangga, tentang masalah-masalah rumah tangga, memang timbul satu perasaan, rasa belas kasihan, rasa ingin membantu. Sebab kita sama-sama melalui kehidupan berkeluarga, kehidupan berumah tangga, dan pasti di sana ada banyak pengalaman-pengalaman dan juga pemerhatian kita, observasi kita sendiri yang boleh kita kongsikan untuk manfaat bersama. Nah, apapun sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama memulakan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, apa khabar Puan Husnul Khatimah, Puan Zizul Hassan, Puan Robiah B, apa khabar Kak Ummu Azizah, Puan Anzra Abdullah, Puan Nur Adilah Kamaruzaman, Puan Haryani Anwar Ismail Pakir, Puan Mazura Abdul Rani, tuan-puan, sahabat-sahabat, tolong share dan tag kepada anak-anak kita yang dah berumah tangga. Ya, tolong share dan tag pada kawan-kawan kita yang mungkin ada masalah keluarga. Ya, pada bakal-bakal pengantin baru, pada siapa lagi ya, pada saudara-saudara kita. Ya, mereka berkeluarga, mereka berkahwin, mereka ada anak-anak, tolong bagi, tolong tag dan share sebab kita nak berikan bimbingan, kita nak berikan pedoman dalam kehidupan berumah tangga. Kehidupan berumah tangga tanpa pedoman, tuan-puan sekalian, Masya Allah, tu huyung hayang macam kapal layar di tengah lautan. Ya, sentiasa kebimbangan, sentiasa berombak-ombak dan bermasalah. Jadi tolong share dan tag kepada persekitaran kita, kepada kaum keluarga kita supaya ada panduan untuk meneruskan, untuk menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga, sebuah keluarga bahagia yang mempunyai amanah dan tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan, terima kasih kepada yang bantu tag, terima kasih kepada Puan Lia Halim, Puan Sarimah Talib, Puan Nurmala Idris, dan semua yang membantu kita bersama-sama pada hari ini. Jadi seperti mana biasa, rasa tidak lengkap kecuali kita berselawat terlebih dahulu dan berdoa. Jadi sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang kita cintai, yang kita setiap hari cuba untuk buat yang terbaik lagi. Untuk yang terbaik lagi, untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم زكنا بالصلاة عليه واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. Ya Allah, rezekikan kepada kami, ya Allah, jiwa yang terbuka luas, kefahaman kepada dalam memahami Al-Quran, dan cahaya yang kami dipandu kepada jalan yang lurus. Kami mohon, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas,
dan juga segala kesembuhan pada jiwa kami. Dan mudah-mudahan Engkau merezekikan kepada kami kesempurnaan keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan, dan juga Engkau merezekikan kepada kami husnul khatimah ketika mana sampainya ajal. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita akan melihat kepada surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Ya, jadi sila buka muka surat. Muka surat 84. Ya, muka surat 84. Surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Ustazah akan bacakan, ya, tapi hari ini suara perlahan saja, muslimin-muslimat. Ya, beberapa orang dalam keluarga ni pun batuk, ya, sakit tekak, selsema. Mungkin musimnya, ya. Allahumma shfina ya Allah. Asalullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyana. Jadi kita akan sama-sama membaca ayat yang ke-34 dan 35 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. Lelaki itu, yakni suami, pemimpin bagi perempuan, yakni isteri. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, si lelaki tadi, atas sebahagian yang lain, yakni perempuan. Dan kerana mereka, yakni lelaki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika ketiadaan suaminya, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyus, hendaklah kamu nasihatkan mereka. Jika masih berdegil, pisahkan mereka di tempat tidur. Dan kalau masih berdegil, maka pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai atau juru runding dari keluarga lelaki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya, yakni juru damai itu, bermaksud mengadakan perdamaian, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Masya Allah, Alhamdulillah. Mari kita memandang, ya, mari kita tadabbur pada ayat ini dan melihat soal kerukunan rumah tangga, di mana pada hari ini kita akan menyentuh soal nusyus, ya tuan-puan sekalian, dengan satu sudut pandang yang komprehensif, yang luas. Ya, sangat penting.
Dalam rumah tangga, tuan-puan, sudut pandang kita tu sangat penting. Ya, sebab itu kadang-kadang pengaruh latar belakang kehidupan seseorang, ya, macam mana mereka melihat kehidupan mak ayah mereka, bagaimana mereka memahami tentang persoalan kehidupan berumah tangga, semua itu adalah nilai yang akan membentuk, ya, pandangan mereka, ya, sikap mereka ataupun pandangan kita dan sikap kita terhadap kehidupan berumah tangga. Cetek kita melihat kehidupan berumah tangga, maka pendek akal kita. Ya, pendek pertimbangan kita. Gelisah, ya, semua tak kena belaka. Ya, bahkan kadang-kadang mungkin sebahagian daripada ada segelintir orang melihat, ya, mudah-mudah saja melihat perceraian itu dengan cara yang mudah. Ya, maknanya tak apa, okey, semua benda, okeylah kita cerai. Okeylah kita berpisah. Ya, sedangkan usaha untuk mewujudkan kerukunan rumah tangga ini mestilah merupakan usaha yang benar-benar dilaksanakan. Ya, bukan mudah-mudah saja nak melihat perceraian sebagai solusi. Walaupun perceraian tu memang jadi solusi pada sesetengah keadaan. Ya, tapi perjuangan kita untuk menjaga kerukunan rumah tangga, bahkan andai kata berlaku pun perpisahan, biarlah perpisahan itu berlaku secara ihsan, secara baik. Sebab kita tak mahu implikasi daripada perceraian itu memberi implikasi yang tidak baik kepada kita dan anak-anak. Bahkan kalau bercerai pun, cara yang baik nanti memberikan satu kerukunan juga kepada keluarga tadi. Sebab hubungan dengan anak-anak takkan putus walaupun mak ayah bercerai. Tanggungjawab ibu dan ayah kepada anak-anak takkan terputus walaupun suami isteri tadi dah bercerai. Jadi kena dilihat betul-betul dengan penuh keinsafan dan pengetahuan dan kefahaman terhadap nilai rumah tangga ini. Bila Ustazah baca tadi, ya, tuan-puan sekalian, pada ayat yang 34 dan 35, ya, sebenarnya ia membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara kita untuk tadabbur Al-Quran. Ya, untuk melihat tadabbur kepada alam, ta'ammul kepada alam ni sahabat-sahabat sekalian. Bicaralah pasal apa pun. Ya, pasal rumah tangga ke, pasal mendidik anak-anak ke, pasal saintifik ke, ya, bicara apa pun tuan-puan, membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa terasa sentuhan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita tidak pernah lari daripada rahmat Allah, keampunan Allah, pertolongan Allah, ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu Ustaz selalu ulang-ulang, ya, dengan sahabat-sahabat Mihrab. Jangan tinggal sahabat-sahabat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, bantulah aku, ya Allah, untuk aku ingat pada kamu, untuk aku mensyukuri nikmat-Mu, ya, untuk aku memperelokkan ibadah kepadamu. Tak kira apa keadaan tuan-puan, inilah 3 sendi yang sangat penting. Nak ingat pada Engkau, ya Allah, susah-susah aku, tapi kalau aku ingat pada Engkau, itu rahmat yang sangat besar. Berbanding dengan aku senang, aku dapat semua yang aku nak, tapi aku lupa kepada Allah. Ya, ya Allah, ya Tuhan, aku dalam keadaan macam ni, katalah contohlah, aku tak maknanya kita rasa susah, ya, serba kekurangan, contohnya nak banding dengan orang lain, tapi Allah mengurniakan kepada kita nikmat syukur, maka itu lebih baik daripada orang yang diberikan limpahan kesenangan tetapi merasa tidak cukup, merasa tidak qanaah. Ya, dan juga hari-hari kita ni berniat dan berazam untuk memperelokkan ibadah. Bila sebut memperelokkan ibadah, memperelokkan diri kita sebagai seorang isteri, memperelokkan diri kita sebagai seorang suami, memperelokkan diri kita sebagai seorang anak-anak, itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham baik-baik bahawa kita terasa hidup ni memang tak ada perkara yang terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustazah ni bila baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya, teringat pula lah satu, ya, ada teringat nak berkongsi satu perkara. Ya, kita tak masuk lagi cerita nusyus ni tuan-puan, ya. Ini mukadimah dulu.
Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah semalam ya menziarahi keluarga yang sakit ya. Itu adalah keluarga, antara salah seorang daripada ahli keluarga lah, maknanya mak saudara, sepupu dan sebagainya. Jadi bawa anak, ada bawa anak juga, beberapa orang anak ya. Mari sama-sama kita pergi ziarah. Masya Allah tuan puan sekalian, Ustazah ya, bila ziarah hamba Allah ini, memang ya, bila kadang-kadang ziarah masa dia sehat ke, masa dia sakit ke, memang menjadi satu pelajaran yang besar kepada Ustazah. Besar sangat pelajaran yang Ustazah dapat. Ya, kadang-kadang ya, kita menziarahi orang sakit ni tuan puan, atau menziarahi adalah orang-orangnya, kadang-kadang ya pelajaran yang kita dapat tu rasa lebih mantap, ya, lebih terasa daripada kita ikuti kuliah 2 jam. Ya, daripada kita ikuti kuliah 2 jam. Jadi Ustazah ziarah seorang hamba Allah tuan puan sekalian yang telah terlantar, terbaring sakit 7 bulan. Ya, orang tua dah, ya, usia pun Allahumma salli ala Muhammad dah 80 lebih. Dah 7 bulan. Itu yang terlantar. Yang sakit sebelum tu pun dah lama dah, ya. Kurus kering, ya, maknanya memang kalau sebenarnya ceritanya dia jatuh ya, patah ni. Patah belakang tu kan ya, adalah macam mana entah. Memang doktor nak cuba buat juga sesuatu, tapi faktor umur ya, faktor umur. Jadi tuan puan sekalian, dahlah sakit terlantar macam tu, yang patah tu sakit, yang kaki kanan dah tak boleh gerak apa semua. Kencing manis pula ya, sebelum ni tak pernah ada kencing manis, ni kencing manis pula. Jadi kita nampak walaupun dalam keadaan dia kurus, tapi kita nampak kakinya membengkak. Ya, kaki membengkak, kulit semua kering, gatal apa semualah. Jadi Ustazah bila ziarah semalam ya, ziarah, subhanallah ya, disantuni oleh makcik ni, disantuni sebab makcik ni ya, makcik ni memang rapatlah ya, mak saudara pada Ustazah. Jadi masih boleh tersenyum ya, masih boleh mengalu-alukan kami, masih boleh berfikir ya kami ni diberi minum ke tidak. Maknanya memang ingat ya, ingat sangat. Dan senyuman dia, senyuman dalam keadaan terlantar dah 7 bulan, dalam keadaan kulit habis kering, gatal semua, ya, sakit dan sebagainya. Itu memang Masya Allah, subhanallah ya, maknanya mendidik dan mengajar Ustazah ya, meneguhkan satu kenyataan dalam diri Ustazah. Apa dia? Kalau kamu nak syurga tanpa hisab, kamu redha sampai tak boleh bercakap. Kamu redha sampai tak ada nak cakap apa dah. Tak ada bersungut, tak ada mengungut. Ya, bersungut ni cakap orang Negeri Sembilan lah ya. Tak ada merungut, tak ada mengungut, tak ada apa. Ini yang Ustazah dapati masa ziarah makcik ni. Tak ada mengungut apa senyap. Yang bercakap anak. Ya, bila kita bercakap dengan dia, dia risaukan kita tak minum. Dia risaukan, dia bertanyakan tentang kehidupan kita. Dia bertanyakan tentang anak-anak kita. Satu sikap yang telah dia tunjukkan sepanjang hayat Ustazah mengenali dia. Ya, Masya Allah, subhanallah. Tuan puan sekalian, tengok perhati orang sakit. Ya, dia seolah-olah dia bercakap dengan Ustazah pun, maknanya ya selawat kan, ingat la ilaha illallah. Tuan puan sekalian, makcik ni buta huruf. Ya, buta huruf. Ini yang Ustazah kenal dia. Dia buta huruf. Dia tak pandai nak membaca menulis. Tapi masa hayat, masa sehat dia tuan puan, dia memang sangat melazimi ke masjid. Masa hayat dia ke masjid. Pernah juga kita cakap kan, macam mana makcik ni baca macam ni, sebab dia tak boleh dah. Jadi pernah tanya sekali, dia kata dia baca apa yang dia tahu saja. Ya, dia tahu surah Al-Ikhlas, dia tahu surah Al-Fatihah, dia tahu baca tasbih, itu je baca. Ya, tak ada bercakap-cakap, berbual-bual menyakitkan hati orang, tak ada tuan puan sekalian. Jadi bila Ustazah melihat ya keadaan yang demikian, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan, Allah buka pintu untuk kita masuk syurga. Allah buka pintu untuk kita masuk syurga. Kamu terlantar sakit ke, kamu dah tak ada daya nak bertemu orang pun, kamu dah tak boleh buat dakwah macam orang lain pun, ya, dah kamu sakit.
Makna dalam apa keadaan, kamu berkahwin ke tak berkahwin ke, kamu ada anak ke tak ada anak ke, ya, kamu di atas, kamu di bawah, kamu kaya, kamu miskin, kamu tua, kamu muda, Allah buka peluang sahabat-sahabat sekalian. 3 perkara penting tadi. Apa dia? Allah buka sebenarnya peluang untuk kamu banyak ingat kepada Allah, untuk kamu mensyukuri nikmat Allah, untuk kamu memperelokkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang kita bincang ini. Ya, saya berkeluarga ustazah, macam mana ni saya nak menguruskan suami isteri ni, macam nak menguruskan anak-anak. Kita kena melihat semua tu sahabat-sahabat dengan husnuzan dulu. Sangka baik dulu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ruang yang besar Allah buka kepada saya. Untuk apa? Untuk mengingatinya. Untuk mensyukurinya. Untuk memperelokkan persembahan ibadah kita. Ya, sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu yang kita letak dulu dalam hati kita, tuan-puan sekalian, kita akan nampak masa depan tu lapang, luas. InsyaAllah ada jalan dia. Tengok pada ayat yang kita baca. Innallaha kana aliyan kabira. Allah bercakap tentang kepimpinan seorang laki-laki. Allah bercakap dalam ayat ni, tuan-puan sekalian, tentang wanita-wanita, isteri-isteri yang salihah. Bercakap tentang soal nusyus, kamu bimbang isteri kamu nusyus dan sebagainya. Tapi kita tengok pada penutup ayat 24, Innallah kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Masya Allah, tuan-puan sekalian, makin kita pelajari Al-Quran, ya, makin kita sibukkan diri kita dengan ilmu-ilmu ni, tuan-puan sekalian, macam-macam Allah buka pintu hati kita, tuan-puan sekalian. Ustazah bila melihat pada ayat innallaha kana aliyan kabira, ya, sampai kata Masya Allah, Subhanallah, bercakap soal keluarga, bercakap soal hubungan suami isteri, anak-anak dan sebagainya, memang bermakna kita akan menghadapi persoalan yang sangat rumit, sangat kompleks, ya, sangat subjektif, tuan-puan sekalian. Ya, memang sebab bila bercakap soal suami isteri melibatkan emosi, melibatkan ya taraf hidup sebelum ini, melibatkan tanggungjawab, melibatkan kefahaman kita terhadap agama dan sebagainya, sikap kita, tolak ansur kita, rumit, tuan-puan. Siapa pernah jadi kaunselor keluarga, dia tahulah macam mana, ya subhanallah, rumit. Saya ingat lagi arwah kakak ustazah, ia ditempatkan dalam sebagai kaunselor keluarga. Ya, macam mana dia cakap, minta dengan mak tolong doa mak, Alung nak minta tukar ni bahagian lain. Ia bercakap dengan ustazah, dik, ya Allah dik, dia duduk jadi bahagian undang-undang keluarga, kaunselor keluarga, Alung rasa tak larat dah dik mendengar macam-macam masalah dan kerenah orang. Ya, dengan umur, faktor umur semua ni, Alung minta pindah masuk bahagian lain lah. Lalam hantar pula bahagian halal. Itu saya ingat kakak ustazah. Rumit, tuan-puan. Ya, kadang-kadang dengan sebab urusan tanggungjawab rumah tangga ni, ya, macam-macam membebani fikiran kita, membebani perasaan kita. Tapi bila kita baca apa rahsia ayat innallaha kana aliyan kabira, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Yang ustazah faham, tuan-puan sekalian, ya, bila kita baca macam tu dalam keadaan mungkin ada isu-isu, masalah-masalah keluarga dan sebagainya, yang ustazah faham apa dia? Yang ustazah faham adalah sebenarnya ini satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lihat bagaimana kita menguruskan kehidupan, menguruskan emosi, menguruskan fikiran. Apakah sampai kamu lupa kepada Allah? Apakah sampai kamu membesarkan masalah hidup kamu sampai tak ingat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kamu terlupa bahawa Islam, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan penyelesaian, datang dengan satu sistem untuk membentuk kehidupan keluarga yang baik, kehidupan berumah tangga yang baik. Makna lupa ni macam-macam. Lupa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, lupa merujuk kepada sistem yang Allah turunkan. Ya, itu pun makna lupa juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal urusan hidup kamu ni Allah bagi punyalah renyahnya urusan hidupnya, punyalah rumitnya urusan hidup ni supaya kamu ingat kepada Allah, supaya kamu bergantung dengan Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Jadi Masya Allah, Subhanallah, tuan-puan sekalian, rupa-rupanya dalam apa jua keadaan termasuklah
kerumitan yang berlaku dalam keluarga dan rumah tangga sebenarnya adalah untuk membawa kita tunduk, patuh dan ingat kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, jangan putus harap. Jangan rasa tak ada penyelesaian dah masalah saya ni. Kenapa rasa demikian? Innallaha kana aliyan kabira. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Demikian juga pada ayat yang ke-35, ditutup ayat-ayat perbincangan tentang kehidupan berumah tangga dengan apa dia? Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ada banyak perkara dalam keluarga, dalam rumah tangga tak terungkap dengan mulut kita. Ya, tak dapat kita nak susun ayat, nak sebut satu persatu. Banyak benda terpendam kat dalam. Rumit tuan-puan sekalian, sungguh rumit. Ya, bila Allah uji, kalau Allah uji rumah tangga tu, kerumitan tu berlaku. Cuma nak bagi tahunya, kalau kita faham bahawa semua itu adalah untuk mengajak kita kembali melihat kepada syariat Allah, kepada sumber ilmu, rujukan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berlapang dada. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, aliman, khabira, lagi Maha teliti. Kita seronok tak kalau memang kita berjumpa dengan orang yang memang teliti, halus, memahami. Makna teliti ni maha memahami tuan-puan sekalian, maha memahami. Mengukur segala dengan sukatan yang maha adil. Tak ada siapa pun yang akan terzalimi. Kalau manusia mungkin lagi bias, menyokong sana, menyokong sini. Itu manusia tuan-puan sekalian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil mathalul a'la. Allah tidak ada perumpamaan dengan sesuatu yang lain. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Maknanya Allah Maha memahami, Maha menyantuni. So kita lega, kita tidak keseorangan dalam menguruskan apa saja perihal keluarga dan rumah tangga. Ada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Ada Allah yang Maha mengetahui lagi Maha teliti. Lagi Maha memahami. Bertitik tolak dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, laluilah kehidupan berkeluarga. Ada turun naik dia, umpama putaran roda. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaan yang berlaku, yang paling besar sekali urusannya adalah kita mengingati Allah, mensyukuri Allah dan memperelokkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep pertama yang Ustazah nak kita faham. Jangan letak masalah dulu di depan. Jangan letak masalah dulu di depan. Kita belajar sahabat-sahabat sekalian. Apapun hal yang berlaku, ingat zikrullah. Ingat mensyukuri nikmat Allah. Itu apa saja yang berlaku. Ingat bahawa kita nak memperelokkan ibadah. Jangan pula datang masalah, ibadah kita makin teruk. Perangai kita makin teruk. Syukur kita makin teruk. Zikir kita makin kurang. Padahal itulah sebenarnya Allah bentangkan dalam hidup ni tuan-puan. Untuk membantu kita mengingati Allah, mensyukuri Allah dan juga memperelokkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah minta izin minum air. Adik-adik, anak-anak, tuan-puan yang mendengar kupasan kita pada hari ini, catat apa yang Ustazah tulis ni. Sebenarnya betul-betul Ustazah bercakap ni sedikit sebanyak pengalaman hidup, pemerhatian kehidupan. Ustazah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ada pengalaman-pengalaman yang Ustazah lalui. Kadang-kadang mungkin perit, mungkin pedih, tapi ia rupanya menjadi satu hikmah yang besar. Sebab kita dapat bantu orang lain macam mana nak menguruskan keadaan ni. Ustazah ada membantu beberapa puluh orang sekarang ni, satu grup. Itu memang grup orang stres je. Kemurungan lah. Ustazah pun tak nak tambah lagi dah orang lain. Cukup lah yang ni dulu kan. Kemurungan apa semua. Isu dia masalah rumah tangga. Isu dia masalah komunikasi suami isteri. Jadi kena dibimbing. Kena dibimbing. Dan Alhamdulillah dapat tengok nampak result dia tu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Masya Allah, yang pentingnya makin dekat dengan Allah dan rumah tangga. Okey, Alhamdulillah. Dia kena bimbing cara berfikir, cara mengurus emosi, itu kena bimbing. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam ayat, bila kita membicarakan tentang ayat nusyus tadi, ya, sebenarnya nusyus ni sahabat-sahabat sekalian, dia disebut, perkataan nusyus tu disebut 5 kali dalam Quran. Dengan makna istilah yang berbeza-beza. Ya, perkataan nusyus tu disebut 5 kali dalam Al-Quran, tetapi dengan makna yang berbeza-beza lah. Ada perbezaan. Kalau dari segi istilah, ya, contohnya ada disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, iaitu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini surah Al-Mujadalah ayat 11. Kita dapati di sana ada perkataan nasyaza. Ini akar kata pada nusyus tadi. Ya. Kemudian kita dapati sahabat-sahabat sekalian, ia turut disebut pada ayat yang kita baca tadi, surah An-Nisa ayat 34. Ya. Ada perkataan nusyuzahunna, nusyus. Dan kemudian ada disebut pada ayat An-Nisa juga ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Disebut juga tentang nusyus. Jadi maknanya ada 5 kali lah, ya, 5 kali, saya baru sebut 3, di mana ada perkataan nasyaza ataupun nusyus ini disebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, kita melihat dari segi bahasanya, bila disebut perkataan nasyaza ni tuan-puan sekalian, ya, maknanya adalah al-murtafi'u minal ardi, ya, maknanya adalah kalau muka bumi itu tuan-puan sekalian ada busut, ada tanah tinggi. Ya, itu makna bahasa pada nasyaza, nusyus. Maknanya ada membusut sikit, ada meninggi daripada tanah. Tanah ni elok datar kan, tapi ada meninggi daripada tanah. Itu dari sudut bahasanya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat dari sudut istilahnya dengan merujuk kepada ayat 34 surah An-Nisa tadi, dan juga ada persamaan juga dari segi makna tadi pada ayat 128 surah An-Nisa, maka kita dapati, ya, makna nusyus ini adalah ketidaksetiaan seorang isteri kepada suami. Bila berlaku makna isteri nusyus, maknanya isteri ini tak setia kepada suami. Ya, dia sudah engkar, ya, daripada melaksanakan tanggungjawab kepada suami. Bahkan di sana dibincangkan oleh para ulama, suami juga dianggap nusyus. Ya, suami dianggap nusyus ketika mana dia menzahirkan sikap keengganan untuk menafkahi, menunaikan tanggungjawab kepada isterinya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, kita dapati di sana pada kedua-dua keadaan sebenarnya ada keadaan nusyus ni boleh berlaku. Ya, isteri tadi sebab dia tak setia untuk mentaati suaminya, dia mendurhakai suaminya. Ya, disebut oleh para ulama tuan-puan sekalian, antara makna, ya, tidak setianya, tidak taatnya, derhakanya isteri tadi melibatkan soal 3 perkara yang sangat dasar. Ya, ini kalau isteri tadi. Yang pertama adalah dia menolak kemahuan suaminya untuk tidur. Tidur ni dalam makna untuk bersama dengan suaminya. Ya, maksud bersama tu kita fahamlah yang dah berumah tangga ni kan. Ya, maknanya dia tidak mahu melayani keperluan batin suami dia. Dia menolak. Menolak kat sini pun kita kena faham. Ya, menolak dalam makna memang maknanya menolak dengan kesengajaan tuan-puan. Tanpa ada usaha pun. Ya, kalaulah di sana ada alasan-alasan tapi tidak ada usaha. Untuk apa dia? Untuk merawat. Kalau di sana ada alasan-alasan. Apatah lagi kalau tidak ada alasan. Hanya semata-mata malaslah.
Ya, padahal benda ni ibadah juga kan. Malaslah, tak kuasalah, menyampahlah dan sebagainya. Pertama, menolak kemahuan suami untuk tidur bersama tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, keluar rumah tanpa izin suami. Ketiga, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Ini dibincangkan oleh ulama. Macam mana nak kata keengkaran isteri tadi? Perkara yang paling basic sekali melibatkan 3 perkara. Ya, ada satu indikasi yang pertama tadi ditemukan dalam satu hadis Nabi yang berasal daripada riwayat Abu Hurairah, ya, di mana maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baginda bersabda, jika seorang suami mengajak isteri untuk tidur kemudian dia menolaknya sehingga suami berlarut dalam keadaan marah, maka ia memperolehi laknat daripada malaikat sampailah dia melayani keinginan suaminya. Ya, hadis riwayat ini adalah muttafaqun alaih. Maknanya tuan-puan sekalian, ya, dia menolak ajakan suami untuk bersama, untuk tidur bersama, sehingga suami tadi larut dalam keadaan marah. Maknanya tidak dapat ditenteramkan hati suami tadi. Ini mungkin dari sudut dia lah, kita kena faham juga, kehendak seorang laki-laki tu, seorang suami tu, ya, maknanya andai kata ada alasan secara syaraknya tuan-puan sekalian, ia menolaknya seorang isteri tadi untuk bersama dengan suami dia, ada satu keharusan ataupun keperluan kepada isteri tadi untuk menenangkan keadaan suami. Jangan sampai suami tadi berlarut dalam keadaan marah. Maknanya bagi sampai suami tadi merasa apa? Merasa redha, merasa tenang, merasa lapang. Membiarkan suami tanpa keizinan syarak ni, kita ni kenapa tak nak ni, kenapa menolak, dan membiarkan suami dalam keadaan berlarut dalam keadaan kemarahan. Bahkan kadang-kadang mungkin suami tu rasa terhina, mungkin suami tu rasa tak berguna, ya, mungkin ditolak dengan kata-kata yang mengaibkan, dengan kata-kata yang jelek, yang tak sepatutnya lahir daripada seorang wanita berkepribadian solehah mukminah. Maka tuan-puan sekalian, ini dikhawatiri, dibimbangi, boleh menyebabkan, ya, laknat daripada malaikat kepada isteri tadi. Ya, dan bila menyebut tentang soal-soal, ya, soal hubungan suami isteri, ayat-ayat Al-Quran tentang hak suami, tentang hak isteri, tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri, Ustazah tak pernah, ya, Ustazah tak nak kita meletakkan soal bias jantina. Ya, ataupun soal okey, kita perjuangkan suami isteri lelaki ni memang tak boleh pakai. Tak nak macam tu. Kita lihat dengan adil. Kita lihat dengan saksama. Ya, sebab innallaha kana aliyan kabira. Ya, innallaha kana aliman khabira. Allah Maha memahami. Allah Maha mengetahui, Allah Maha tinggi, Allah Maha besar. Macam mana pula bila kita bentang ayat-ayat tentang hak-hak rumah tangga, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, ada pula segelintir kadang-kadang suka sangat untuk menggunakan, ya, ayat-ayat seperti ini dilihat dengan pandangan yang bias. Ya, nak, maknanya seolah-olah ia macam seolah-olah ayat, ya, kita nak kata okey, kita pertahankan hak wanita. Boleh, betul. Tapi adil tu kena ada. Jangan mempertahankan hak wanita yang hak lelaki macam mana pula. Atau mempertahankan hak lelaki, hak wanita macam mana pula. Jadi kita kena faham. Tengok macam mana Allah bentangkan ayat-ayat ni tuan-puan. Innallaha kana aliman khabira. Allah Maha mengetahui, Maha memahami, Maha teliti. Jadi bila kita melihat kepada ayat-ayat yang seumpama ini tuan-puan, sebelum ayat tentang kamu takut isteri kamu nusyus, macam mana langkah-langkah kamu nak buat dengan isteri-isteri yang nusyus, tengok macam mana satu perkara dasar yang dibentangkan dalam firman Allah ini adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kita nak pandang macam mana ayat ni? Ayat ni bukan makna nak kata perempuan ni tak ada apa, lemah, ya, diperkotak-katikkan, double standard dalam Islam. Kalah, sama sekali tidak. Tapi kita melihat ayat ni tuan-puan sekalian, bagaimana tanggungjawab yang dipikul oleh seorang suami ataupun laki-laki.
Ya, untuk mereka membina nilai qawwam, wibawa, kekuatan dalam diri mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ni kena dilihat ya dengan apa? Dengan merasai dan menyadari bahawa di sana ada nilai tanggungjawab yang besar yang mesti disempurnakan, diusahakan bersungguh-sungguh oleh seorang suami, oleh laki-laki tadi. Ya, nilai kepimpinan, kewibawaan, qawwam. Ciri-ciri laki-laki qawwam ni kena diketengahkan. Kita jangan bawa ke depan dulu cerita isteri derhaka, isteri apa segala macam. Bincang sekali. Jangan pandang sebelah aja. Bincang sekali. Bagaimana untuk melahirkan, membina, membentuk laki-laki yang ada wibawa, yang qawwam, di mana dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Ya, Allah telah memberikan banyak faktor tuan-puan sekalian, kekuatan-kekuatan, banyak alasannya, banyak sebabnya. Allah Maha mengetahui yang menyebabkan laki-laki ni mesti mengambil tanggungjawab. Laki-laki qawwam tadi, kepemimpinan ini kena dipegang oleh seorang suami. Ya, tuan-puan sekalian. Sebab itu ia bukan perkara kecil. Ya, seorang suami kadang-kadang seorang suami tu tuan-puan sekalian, maknanya bila kita melihat soal isteri tu mungkin degil, isteri tu memberontak dan sebagainya, satu perkara yang penting kepada seorang suami ataupun laki-laki tadi untuk melihat sejauh mana wibawa aku dalam rumah tangga ini. Ya, sebelum kita cakap, saya nak hukum macam ni, saya nak buat macam ni, isteri saya ni degil, derhaka, ikutlah apa benda. Tapi tengok macam mana disebut dalam ayat ni, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mari tengok sikit, ya, kamu macam mana tanggungjawab kamu pada isteri. Ya, Allah telah beri kekuatan pada kamu. Allah bagi banyak perkara-perkara yang disifatkan sebagai melebihkan kamu daripada yang lain. Kamu boleh cari rezeki, kamu boleh keluar cari nafkah, kamu orang gagah, kamu orang kuat. Nak banding dengan perempuan tu. Ya, perempuan tu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanggungjawab dia. Ya, ada ciri-ciri dia. Ya, sesuai pula dia sebagai seorang ibu nanti nak hamil, melahirkan dan sebagainya. Ini ada perbezaan yang kena dilihat ya dengan penuh teliti. Ya, penuh teliti. Bukan nak buat bias gender dan sebagainya, tapi dengan penuh teliti. Ya, maknanya inilah betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan peranan. Allah ciptakan tu sesuai dengan peranan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, kenapa Ustazah sebut macam ni? Sebab kalau kita tengok kes-kes rumah tangga yang berlaku, ya, kita tengok isteri dia memberontak, isteri dia degil dan sebagainya. Tidak semua tuan-puan, tapi segelintir. Ini segelintir. Kadang-kadang ia datang daripada sikap, maknanya sejauh mana seorang suami tadi membantu dalam mendidik, maknanya membantu isteri dengan mendidik isteri, membimbing dia. Ya, untuk dia berkarakter, personality, soal kehidupan ni lah, maknanya macam mana suami tadi memainkan peranan untuk membimbing. Pemimpin tadi. Pemimpin, tuan-puan, adalah orang yang boleh memberi pengaruh kepada orang lain. Jadi macam mana suami tadi boleh memberi pengaruh kepada isteri. Sebab kalau tak, nanti kita akan bertemu, tuan-puan, ada kes, ya, elok baik je perempuan tu. Ya, tapi ini kata-kata hikmah, tak siapa-siapa pun tak tahu, ya. Perempuan ni macam piano, dia kata. Betul, orang yang mainkan piano tu sedaplah lagu dia. Piano mahal-mahal, cantik-cantik tu, bagi pada orang tak reti nak main, keluar lagu sumbang lah. Ini ada kata-kata orang lah, ya, Ustaz pernah baca. Tapi saya rasa betul juga. Betul juga. Kalaupun tak betul 100%, tapi 50% tu betul. Maknanya apa? Kena pandai menguruskan dia.
Ya, dan isteri kita pasti tak sama dengan isteri orang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Allah bagi ini isteri kita macam ni, maknanya ini sesuai dengan kita lah pula untuk menguruskan. Sama juga seorang isteri. Suami kita pasti tak sama macam suami orang lain. Ya, tapi bila Allah bagi sesuatu pada kita tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. InsyaAllah dalam kawalan kita, kita ada kemampuan, Allah Maha mengetahui, ya, untuk menguruskannya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita melihat kepada ayat, ya, tentang nusyus tadi, kita kena tengok daripada awal ayat tu lah. Ya, bagaimana disebut tentang kepimpinan seorang laki-laki. Ya, jaga betul-betul. Kamu telah diberikan faktor kelebihan, adalah beberapa alasan tu kan, ya, yang menyebabkan kamu ni kena jadi pemimpin. Ya, dan kamu kena bagi nafkah pada isteri kamu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan diperkecilkan soal nafkah. Ya, antara sebab yang paling menyebabkan wanita tu sudah jadi orang kata apa? Memberontak, sehingga akhirnya engkar, derhaka, ya, maknanya dah tak boleh dah meletakkan kesetiaan dan sebagainya, nak melawan je sebab soal nafkah tadi. Ya, soal nafkah tadi. Itu belum lagi kita bincang nafkah zahir dengan nafkah batin. Ada dua pula yang berbeza. Ya, nafkah zahir, tuan-puan sekalian, memang buat kemarahan isteri kalau tak diberikan nafkah zahir. Allah Maha mengetahui. Innallaha kana aliman khabira. Allah tahu sangat orang perempuan ni macam ni perangai dia. Orang lelaki ni macam ni perangai dia. Sebab tu Allah yang perintahkan bagi nafkah pada isteri kamu ikut kemampuan kamu. Ya, sebab tahu dah tuan-puan, orang perempuan dia nak kena diikat dengan rasa apa? Makna rasa dia dilindungi. Ya, rasa dia ini tengok, sekurang-kurangnya tuan-puan tengok pada apa ini suami kamu bagi nafkah kat kamu. Maknanya dia berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan kamu. Orang tak bagi nafkah pada isteri ni tuan-puan, ibarat kata tak nampak kat mana usaha dia untuk mentaati Allah dalam urusan wanita, dalam urusan isteri, dalam urusan anak-anak. Ya, jadi tak kira lah, ya, isteri tu kerja macam mana pun, banyak duit ke, harta mak bapak dia banyak ke, tapi kita memberikan nafkah pada isteri tu boleh melembutkan dan melunakkan hati isteri. Sebab tu sebelum cerita bab-bab nusyus ni, tengok, kamu lelaki pemimpin, wibawa kamu kena ada, nafkah pada isteri kena bagi. Ya, lepas tu sekarang kamu tengok isteri kamu ni, ya, tak dengar cakap, nusyus, pada maksud yang kita akan terus bincangkan insya-Allah, barulah bertindak sekian. Nanti kita bincang tindakan dia macam mana. Tapi kita kena faham dulu. Ya, kena menghayati dan menyedari. Mungkin anak-anak kita ada yang nak kahwin, ya. Siapa-siapalah yang nak kahwin ataupun yang dah kahwin, ni kena faham. Jangan ambil mudah soal wibawa kita sebagai seorang suami. Kita mestilah menjadi seorang pemimpin yang boleh memberi pengaruh yang baik kepada isteri kita, baik dari sudut ibadahnya, baik dari sudut sosialnya, baik dari sudut akhlaknya, tuan-puan sekalian. Ini kalau diinsafi oleh seorang suami, insya-Allah tuan-puan, saya percaya isteri itu mudah nak mengikut. Ya, insya-Allah turunlah barakah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk bantu rumah tangga tadi. Walaupun berhadapan dengan macam-macam persoalan contohnya, tapi insya-Allah sentiasa terpandu, ya, sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok pada ayat 35. Kalau bermaksud perdamaian, ya, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Penting maksud datang orang ketiga, ya, tuan-puan, ya. Yang disebut pada ayat tadi, biarlah ada wakil daripada pihak lelaki, suami, wakil daripada pihak perempuan kalau berlaku apa-apa pergaduhan, perselisihan. Maksud kepada wakil itu sangat penting. Maknanya dalam urusan rumah tangga ni, kalau kita nak menyelesaikan masalah, maksud dia apa? Niat dia apa? Niat nak berdamai ke niat nak berperang? Niat nak berdamai ke niat nak niat nak bercerai? Penting. Sungguh tuan-puan sekalian, niat dia apa? Okey, Ustazah berkongsi kan. 20 berapa tahun, 23 ke 24 tahun Ustazah dah berkahwin dengan Dr. Azhar kan.
Mustahil tak pernah berlaku pergaduhan kan? Mesti pernah berlaku perselisihan dan sebagainya. Tapi ustazah mengambil pendapat dia pergi rujuk pada orang tua kan. Antara contohnya ustazah rujuk pada kakak kalau ada berlaku perselisihan rujuk pada kakak ustazah salah seorang. Ustazah suka dengan pandangan dia. Bila ustazah bentang cerita ngadu-ngadu macam tu tiba-tiba dia menyambut pengaduan ustazah tu dengan tanya, apa yang awak nak, Dik? Awak nak macam mana, Dik? Itu cara dia. Dalam konsult rumah tangga ustazah, awak nak macam mana, Dik? Saya tanya dia nak yang macam mana? Yelah, awak nak terus dengan suami, nak rumah tangga jadi aman damai, nak masuk syurga sama-sama, ataupun awak nak berpisah? Dia tanya macam tu. Sebab dia dengar kita bercakap ni bunyi macam gedung-gedang ni, macam banyak benda tak puas hati contohnya kan, Jadi dia tanya macam tu. Itu dulu sebelum lain-lain ayat. Lepas tu ustazah pun cakap lah, tak naklah berpisah. Tak naklah berpisah. Lalu dia kata apa? Kunci kat situ, Dek. Kunci kat situ. Kalau kita memang tak nak berpisah, kita memang nak elakkan, tak naklah bercerai, kita kunci kat situ. Nanti taufik tu akan datang ke arah itulah. InsyaAllah berdamai. Sebab akak pun nanti nak cakap dengan adik pun, akak akan cakap benda yang supaya tidak terputus. Tapi kalau adik datang ni, mengadu-ngadu ni, sebenarnya dalam kepala dah ada dah. Tak naklah, kita ni boleh independen, kita ni boleh bila-bila masa, boleh je hidup sendiri dengan anak-anak, tak payah. Itu kalau akak cakap apa pun susah dah, adik. Sebab apa? Tujuan adik tu dah ada. Ustazah pegang cakap dia sahabat-sahabat. Dan ia memang menjadi satu panduan yang sangat besar dalam hidup ustazah, tuan-puan sekalian. Apa saja contohnya ada gelora ke, gelombang kecil ke, gelombang besar ke, letak ya Allah, tolong ya Allah, pegang ya Allah, jaga ya Allah, jangan runtuh rumah tangga ya Allah, tolong ya Allah, harapan aku masa kahwin dulu lagi, nak bersama-sama lah masuk syurga. Nak sama-sama menjayakan rumah tangga ni. Bila pegang kuat ikat tu kan, insya-Allah tuan-puan, banyak melembutkan hati kita. Dan alhamdulillah kadang-kadang sekejap je, tak lama benda tu berlaku. Ini pandangan ustazah. Ini yang ustazah lalui dan ustazah berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Sebab bukan bermakna bercerai tu, kalau orang tu bercerai maknanya orang ni tak baik. Tak, ada solusi perceraian tu memang kadang-kadang itu memang pilihan yang terbaik dah untuk rumah tangga tadi. Tapi ni kita bercakap, jangan letak cerai dulu kat depan. Berjuang dulu untuk perdamaian. Sebab tengok pada ayat tadi, kalau orang yang diwakilkan ini memang memaksudkan perdamaian, Allah bagi taufik pada suami isteri tu. Tapi kalau kita panggil perunding dia memang batu api, tuan-puan. Memang apa ni, macam-macam dia buruk-burukkan lagi keadaan tu, dikeruhkan keadaan, kita tak dapatlah taufik untuk perdamaian tu. Ini baca betul-betul ayat tadi, tuan-puan in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua jurudamai tadi, pihak suami ada, pihak isteri ada, memang bermaksud mengadakan perdamaian, nescaya Allah yuwaffiqillah, nescaya Allah akan memberikan taufik kepada suami isteri tadi. Tapi kita tengoklah benda-benda basic jangan langgar. Sebab tu ustazah pun kalau orang datang untuk kaunseling rumah tangga, tanya soalan-soalan yang basic-basic dulu. Nafkah bagi tak? Suami bagi tak nafkah? Zahir, nafkah batin? Kalau semua kita tik nafkah zahir bagi, nafkah batin pun okey, mesti consultation tu ada cara dia. Jangan sebab tu tak sama. Apa masalah-masalah keluarga kena tengok. Tapi kalau dia cakap dah bertahun ustazah tak bagi nafkah zahir, itu cerita lain pula. Ada cara lain pula. Kita akan tengok. Jadi yang sahabat-sahabat sekalian, penting bila kita nak pergi sampai ke tahap melihat kepada soal nusyus tu, kita tengok apa dia. Pertama tadi, kedua-dua pihak tu boleh berlaku nusyus. Kena sedar yang tu, kedua-dua pihak, baik suami, baik isteri. Dan yang kedua, mesti kita menyedari dulu dan menghayati dulu dari sudut tanggungjawab untuk melaksanakan ataupun memberikan hak-hak tadi kepada yang berhak. Maknanya suami kena tunaikan tanggungjawab untuk berikan hak isteri. Isteri kena tunaikan tanggungjawab untuk beri hak suami. Baru nanti elok je flow kita nak bincang, flow untuk kita menguruskan rumah tangga. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, dalam banyak isu kalau suami tu dah bagi nafkah yang baik,
ya, zahir dan batin. Memang kalau kita tengok ada keengkaran daripada isteri, ya, penolakan daripada isteri dan sebagainya, maka kita akan, betul lah, kita kena ikutlah tata cara yang menyantuni tentang soal nusyus isteri tadi, ya. Tapi kalau kita tengok sama 2 kali 5 juga ni, suami pun tak bagi nafkah, ya. Kalau sebut nafkah batin pula, kita kena faham tuan-puan, satu nafkah batin ni yang memberikan kedamaian dari sudut psikologinya, emosi, ya, hati isteri tadi. Maknanya bukan saja hubungan badan tu semata-mata, tapi yang memiliki nilai, ya, kasih sayang, ya, perlindungan, kelembutan, itu semua diterjemahkan dengan segala hubungan tadi tuan-puan sekalian. Ya, panjanglah pula cerita nanti kalau kita nak bincang pasal tu. Tapi insya-Allah, ya, kita akan cuba insya-Allah pada minggu ini dengan tema, ya, untuk mewujudkan keluarga yang rukun, yang bahagia, sentiasa ada jalan insya-Allah. Ya, dan kita merujuk kepada ayat-ayat Quran, ya, dan insya-Allah pada esok hari kita akan lanjutkan lagi macam mana tentang, ya, kalau berlakunya nusyus, ya, baik di pihak suami atau di pihak isteri, apakah langkah-langkah yang telah, ya, diberikan pedomannya oleh Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah berhenti dulu setakat ini, kita jumpa lagi pagi esok insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat, hari ini Ustazah ada 2 program lagi lepas ni insya-Allah, iaitu pada pukul 9 pagi boleh bersedia di Facebook Ustazah. Ustazah akan sharekan, ya, tentang terapi syurga. Program dengan satu pihak, ya, tajuknya terapi syurga. Ustazah pun rasa suka dengan tajuk yang diberikan tu, ya, rasa okey, saya pun nak mencari ketenangan ni kan, ya, dengan terapi syurga tu. Jadi boleh sama-sama pukul 9 hingga 10. Lepas tu pukul 3 petang. 3 petang ada satu program dengan pihak Puspanita Johor kan, dekat negeri Johor, secara online juga, iaitu tajuknya tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustazah minta tuan-puan, ya, tandakan dekat diary masing-masing. Hari ini ada 2 program lagi bersama dengan Ustazah. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat daripada perkongsian, ya, dan mudah-mudahan Allah membantu memberikan taufik dan hidayahnya. Sekian, kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntuh di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah,
lisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripada-Mu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat Kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik. Pada seluruh hidupku ini terimalah
penjara dari kalamnya. Kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.